Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada warga Kota Kuala Lumpur kerana sudi meluangkan masa menonton program Bual Bicara iaitu program Coffee Talk COBKL anjuran Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur COBKL Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta di BKL. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Syarif Faizal bin Cik Mansur selaku moderator program Coffee Talk COBKL pada hari ini. Untuk makluman para penonton, saban tahun pihak Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur sering menganjurkan bengkel, kursus, program dan konvensyen bagi memberi pendedahan dan didikan kepada pemaju, GMB, MC, sub-MC dan komuniti strata berkenaan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan strata. Sebelum saya memulakan acara program Coffee Talk COBKL ini, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita, Encik Zaisatul Khairizal bin Saleh, memegang jawatan sebagai accountant kanan. Beliau berpengalaman selama 15 tahun di pelbagai unit di Jabatan Kewangan dan 2 tahun di bahagian Pesuruhjaya Bangunan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Encik Zaisatul Khairizal, boleh saya panggil Cik Rizal? Ya, boleh. Apa khabar Cik Rizal? Alhamdulillah baik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sesi bual bicara ini dengan bertanyakan beberapa soalan kepada panel jemputan kita. Boleh Cik Rizal? Ya, boleh. Okey, untuk makluman, tajuk program kita pengurusan keuangan semasa tempoh pengurusan pemaju atau JMB atau MC. Sebagai mukadimah, boleh Encik Rizal terangkan secara ringkas tentang pengurusan keuangan di bangunan strata? Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel bagi sesi Coffee Talk ni. Tentang persoalan yang pertama ni, saya nak terangkan secara ringkas tentang pengurusan keuangan di bangunan strata. Dan bila kita sebut tentang pengurusan di bangunan strata, dia melibatkan tiga kategori lah, ataupun tiga peringkat, di mana dia melibatkan pertamanya pemaju, dan keduanya adalah Badan Pengurusan Bersama ataupun JMB, Joint Management Body, dan ketiga adalah melibatkan Pembadanan Pengurusan. Di mana pemaju ni adalah yang pertama sekali selepas vacant position diberi, dan pada masa ini adalah di bawah pengurusan pemaju. Jadi dalam tempoh 12 bulan, pemaju kena tubuhkan JMB, dan selepas pemaju tubuhkan JMB, maknanya JMB ini melibatkan pembeli dan juga pemaju di dalam pengurusan di satu kawasan strata itu. Dan selepas 25% unit share telah dipindah milik, akan diwujudkan pula Pembadanan Pengurusan. Jadi dalam ketiga-tiga peringkat ni, pengurusan di sesuatu kawasan strata ni, dia akan melibatkan pengurusan kewangan dan juga penyelenggaraan. Jadi pengurusan kewangan ni dibiayai sendiri oleh penduduk ataupun pemilik di sesuatu kawasan tu. Jadi setiap pengurusan ni perlulah menubuhkan akaun untuk pengurusan penerimaan duit dan juga perbelanjaan, dan juga untuk tujuan pengauditan. Okey, soalan seterusnya, tadi Cik Rizal ada menyebut pihak pengurusan perlu membuka akaun bagi memudahkan urusan duit keluar masuk dan urusan pengauditan. Persoalannya, pihak pengurusan perlu buka berapa akaun? Kalau satu akaun, boleh ke? Kalau dari segi peruntukan akta, pihak pengurusan ni, tak kira daripada JMB, pemaju ataupun MC, dia perlu menubuhkan dua jenis akaun. Dua akaun berasingan, iaitu maintenance fund, untuk akaun maintenance fund. Yang kedua untuk akaun sinking fund. Di mana ada satu section di dalam Akta 757 dinyatakan tentang larangan pemungutan akaun selagi akaun tu belum dibuka. Jadi tidak ada pihak pengurusan yang boleh mengutip sebarang duit daripada pihak pembeli ataupun pemilik jika akaun belum lagi dibuka.
Jadi perkara pertama yang perlu dibuat untuk pihak pengurusan adalah untuk membuka akaun, di mana akaun ni seperti saya nyatakan tadi, akaun maintenance fund dan juga akaun sinking fund. Okey. Maksudnya pihak pengurusan ni walau tak nak kena juga buka dua akaun, iaitu maintenance fund dengan sinking fund. Ya, betul. Okey. Boleh Cik Riza terangkan apa yang dimaksudkan dengan maintenance fund dan sinking fund tu? Maintenance fund ni lebih kepada dana untuk membiayai perbelanjaan lazim ataupun perbelanjaan operasi, di mana perbelanjaan ini adalah berulang dan sumber daripada maintenance fund ni adalah cas penyelenggaraan yang dikolek daripada pemilik ataupun pembeli lah. Untuk sinking fund pula, sinking fund ni adalah lebih kepada perbelanjaan modal, di mananya perbelanjaan ni jarang dibelanjakan, dan perbelanjaan ni bukanlah suatu perkara yang rutin bagi perbelanjaan di kawasan berserta, dan dia biasanya melibatkan perkara perbelanjaan yang besar lah. Okey, dengan kata lain, maintenance fund ni ialah pembelanjaan am ataupun pembelanjaan harian, manakala sinking fund ni pembelanjaan modal yang boleh katakan macam belanja yang besar-besar lah. Ya. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana pula dengan kegunaan kedua-dua akaun maintenance fund dan sinking fund ini? Okey, kegunaan maintenance fund dan sinking fund untuk pertama kita boleh senaraikan contoh-contoh lah penggunaan maintenance fund ni. Macam perbelanjaan untuk menyelenggara sesuatu kawasan tu dan dipastikan kawasan tu adalah dalam keadaan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh juga untuk perbelanjaan bagi contohnya pembersihan, perbelanjaan keselamatan, juga perbelanjaan bagi apa-apa notis ataupun perintah daripada PBT. Selain itu boleh juga digunakan untuk perbelanjaan premium insurans bagi satu kawasan berserta tu. Untuk allowance AJK juga boleh digunakan daripada maintenance fund ni dengan allowance AJK yang telah diluluskan dengan kadar yang diluluskan oleh pihak COBKL lah. Untuk sinking fund pula biasa melibatkan perbelanjaan modal yang saya nyatakan sebelum ni. Dia macam penggantian apa-apa lekapan ataupun lengkapan di satu kawasan berserta tu, perolehan bagi harta alih, dan juga apa-apa belanja modal yang difikirkan perlu oleh pihak pengurusan lah. Dan maintenance fund dan sinking fund ni, asas untuk pengiraan maintenance fund ni yang mana cas lah yang dikenakan kepada pemilik, dia asas dia berkirakan berdasar anggaran perbelanjaan tahunan bagi satu kawasan tersebut, dan ada formula dia lah untuk pengiraan mengikut unit share. Dan perkara ni, kadar tentang maintenance fund ni ditentukan di dalam mesyuarat agung tahunan lah. Begitu juga dengan sinking fund. Caruman kepada sinking fund ni adalah tak kurang 10% daripada cas penyelenggaraan yang dikenakan. Dan kedua-dua ni, maintenance fund dan sinking fund punya cas ataupun caruman boleh juga dipinda. Dan kalau perlu untuk pemindahan, perkara ini perlulah dimasukkan di dalam AGM dan diluluskan, dan bersertakan dengan justifikasi lah sama ada sebarang kenaikan tu apa yang menyebabkan kenaikan kepada sinking fund atau maintenance fund tu. Bagaimana pula dengan kelewatan membayar maintenance fund dan sinking fund tu? Okey. Perkara ni, maintenance fund dan sinking fund ni adalah wajib bagi setiap penduduk ataupun pemilik di kawasan berserta ni. Sebab ini adalah sumber dana bagi membiayai suatu pengurusan ataupun penyelenggaraan di satu kawasan tu. Jadi perkara ini adalah penting. Dalam atas memeruntukkan sekiranya ada kelewatan dalam membayar cas maintenance fund ataupun caruman sinking fund, boleh dikenakan denda tidak melebihi 10% setahun. Okey, tadi Cik Riza ada sebut salah satu kegunaan maintenance fund ni untuk membayar allowance anggota jawatankuasa. Okey, persoalannya, bagaimana pihak pengurusan ni nak menggunakan wang di dalam maintenance fund untuk membayar allowance anggota jawatankuasa ni?
Okey, untuk allowance anggota jawatankuasa ni, secara asasnya jawatankuasa ni adalah secara sukarela. Tapi ada peruntukan dalam akta yang membenarkan jawatankuasa ni menerima allowance. Dan haruslah diingat di sini allowance tersebut mestilah dibincangkan di dalam satu AGM dan diputuskan dan juga diluluskan berapa kadar dia yang boleh dibayar kepada ahli jawatankuasa yang terlibat lah. Dan perkara ni bukan setakat kelulusan daripada AGM saja. Pihak pengurusan sama ada JMB atau PMC perlulah menghantar permohonan kepada pihak COB untuk pihak COB lihat semula ataupun menilai bagaimana penilaian dibuat oleh pihak COB. Kita akan melihat prestasi kewangan di suatu kawasan pemajuan tersebutlah. Kalau kita beranggapan daripada segi data-data dia dan rekod-rekod, kita nampak tiada apa masalah kewangan lah di suatu kawasan tersebut, dan bolehlah pihak COB KL untuk meluluskan allowance AJK yang dipohon tersebut. Tapi sekiranya collection pun kurang, memang pihak COB KL tidak akan membenarkan lah, sebab nanti terdapat kekurangan untuk pembayaran kepada allowance AJK tersebut. Okey, maknanya boleh kata masuk lain, bayaran allowance AJK ni perlu mendapat kelulusan COB, dan COB pun ada hak melulus ataupun tidak melulus allowance AJK ni. Okey, sekiranya pihak pengurusan telah mendapat kelulusan daripada COB, adakah kelulusan ni boleh digunakan sampai bila-bila? Tak macam saya katakan tadi, mendapatkan kelulusan, wajib mendapatkan kelulusan COB, dan COB akan bagi kelulusan mengikut penggal, satu penggal. Kenapa COB bagi kelulusan untuk satu penggal? Sebabnya adalah kita untuk next penggal kena mohon semula dengan COB KL, sebab kita nak tengok juga kedudukan kewangan tu. Maknanya untuk next AJK, yang jawatankuasa yang dilantik tu perlu juga kena bentang dekat AGM kan? Ya, bentang semula juga dalam AGM dan diluluskan oleh quorum lah, dan mohon lagi sekali kepada pihak COB, dan kita akan nilaikan semula kedudukan berdasarkan prestasi kewangan di satu kawasan tersebut. Barulah COB KL boleh bagi kelulusan untuk next. Maknanya permohonan ni bukannya sekali mohon akan berterusan. Jadi dia kena mohon setiap penggal. Boleh saya teruskan soalan seterusnya? Ya, Pak. Okey, berkenaan dengan tempoh pengurusan JMB MC, apa yang perlu dilakukan oleh pemaju semasa tempoh penyerahan kepada JMB dan MC? Okey, macam saya nyatakan di awal tadi, di soalan pertama, tempoh pengurusan bagi pihak pemaju adalah dalam tempoh 12 bulan kena tubuhkan JMB, dan itu ada dinyatakan dalam Seksyen 15. Seksyen 15 ada dinyatakan untuk penyerahan daripada pemaju kepada JMB. Dan dalam Seksyen 55 ada dinyatakan penyerahan pemaju kepada MC, di mana buku serata dah dibuka. Okey, kalau kita tengok kandungan dalam yang dinyatakan dalam akta tu, untuk semasa penyerahan daripada pihak pemaju kepada pihak JMB, maknanya mesyuarat agung pertama bagi JMB telah dibuat. Dan pada masa ini pihak pemaju mestilah menyerahkan baki wang di dalam akaun penyelenggaraan dan juga akaun kumpulan wang penjelas, selepas segala pembayaran yang perlu dijelaskan oleh pihak pemaju. Itu dinyatakan dalam Seksyen 13. Bagi Seksyen 55, penyerahan daripada pihak pemaju kepada MC, pihak pemaju hendaklah menyerahkan kawalan ke atas akaun penyelenggaraan dan juga akaun kumpulan wang penjelas kepada pihak MC selepas pembayaran semua dibuat. Jadi tanggungan pembayaran daripada pemaju itu dijelaskan, mestilah diserahkan kepada pihak JMB dan juga MC. Okey, selain pada wang, pihak pemaju juga hendaklah menyerahkan pejabat pengurusan kepada pihak JMB atau MC. Yang keduanya menyerahkan akaun teraudit. Sekiranya pada masa itu akaun teraudit
belum disiapkan ataupun belum lengkap, pihak pemaju hendaklah menyerahkan akaun yang belum diaudit tu. Selain pada itu, menyerahkan apa-apa dokumen yang berkaitan pengurusan dan juga penyelenggaraan suatu kawasan tersebut pada pihak JMB dan MC inilah. Okey, soalan seterusnya, bolehkah pemaju secara am memindahkan liability dalam bentuk defisit kerana terlebih belanja kepada pihak JMB pada AGM pertama dan meminta JMB menanggung hutang atau defisit tersebut? Okey, perkara ini jawapannya tidak boleh. Sebab dalam Seksyen 15 dan juga Seksyen 55 dah nyatakan pemindahan tu hanya melibatkan aset. Maknanya liability ni haruslah dijelaskan oleh pihak pemaju sebelum penyerahan tu dibuat. Maksudnya liability haruslah ditanggung oleh pihak pemaju. Okey, tadi Cik Rizal disebut pemaju perlu memindahkan semua baki wang dalam akaun maintenance fund dan sinking fund. Sekiranya pemaju gagal memindahkan semua baki wang, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada pemaju? Okey, ini perkara ni adalah sangat penting lah dari segi pemindahan daripada pemaju kepada JMB ataupun pemaju kepada MC. Sebab wang ni adalah perkara yang utamalah di dalam satu pengurusan ataupun penyelenggaraan di sesuatu kawasan berserata. Jadi ada satu kesalahan kepada pemaju sekiranya tidak membuat pemindahan baki wang di dalam akaun maintenance dan juga akaun sinking fund kepada pihak JMB atau MC. Dan jika disabitkan kesalahan, pemaju tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi RM250,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Dan sekiranya kesalahan itu berterusan selepas disabitkan, pemaju ni boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 sehari sehingga perkara ini diserahkan. Okey, tadi Cik Rizal ada juga menyebut pasal akaun teraudit ataupun audit report. Adakah ada format yang perlu pihak pengurusan rujuk sebagai panduan? Okey, tentang format akaun teraudit ni, Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun 2015 telah mengeluarkan arahan pada 24 Februari untuk pemakaian MPERS, Malaysian Private Entity Reporting Standard, bagi pelaporan kewangan bagi kawasan berserata. Dan perkara ini di dalam mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan telah bersetuju untuk pemakaian format MPERS, di mana MPERS ini adalah satu format pelaporan yang dibuat berasaskan International Financial Reporting Standard dan diubah suai mengikut kesesuaian untuk digunakan di Malaysia sebagai asas pelaporan kepada pelaporan kewangan. Jadi dalam kandungan MPERS itu dia ada 9 perkara yang terdapat dalam MPERS. Yang pertama yang saya ingat adalah maklumat am pihak pengurusan, di mana ini adalah dari segi nama dan ahli jawatankuasa, nama juru audit, nama dan alamat bank. Ini adalah maklumat am pihak pengurusan. Yang kedua adalah laporan jawatankuasa. Ini adalah maklumat di suatu kawasan itulah, dari segi bilangan blok dan bilangan petak di kawasan tersebut. Lepas tu penyataan jawatankuasa, di mana penyataan ini adalah ahli jawatankuasa menyatakan pelaporan kewangan yang dibuat ini adalah benar dan sahih. Dan penyataan jawatankuasa ini hendaklah ditandatangani oleh oleh pengurusi, setiausaha dan juga bendahari. Seterusnya keempat adalah laporan juru audit, di mana laporan juru audit ini adalah melibatkan penyataan daripada juru audit swasta yang dilantik yang telah mengaudit penyata kewangan tersebut, di mana dia menyatakan penyata kewangan ini telah disediakan mengikut standard perakaunan yang telah ditetapkan. Sekiranya ada pelanggaran ataupun ketidakpatuhan kepada standard perakaunan telah ditetapkan, juru audit hendaklah menyatakan di dalam bahagian inilah, di bahagian laporan juru audit. Okay, yang kelima adalah penyata kedudukan kewangan. Ini daripada segi reporting kewangan lah, terus ada format dia.
Yang keenam, penyata prestasi kewangan. Ketujuh, penyata perubahan kewangan. Kelapan adalah penyata aliran tunai. Dan akhir sekali, kesembilan adalah nota-nota kepada penyata kewangan. Okey, sekiranya semasa tempoh penyerahan pemaju kepada JMB-MC, akaun teraudit belum siap diaudit, apa tindakan pemaju boleh lakukan? Okey, macam saya nyatakan sebelum ini tadi, antara item yang perlu diserahkan semasa penyerahan pemaju kepada JMB ataupun MC, salah satunya adalah akaun teraudit. Dan jika akaun teraudit masih belum lengkap ataupun disiapkan, pemaju hendaklah menyerahkan akaun yang belum diaudit itu. Jadi, pemaju tidak terlepas untuk menyerahkan akaun teraudit ini. Akaun teraudit ini hendaklah diserahkan dalam tempoh 3 bulan selepas penyerahan, dan akaun ini hendaklah diaudit sehingga tarikh pemindahan wang tu. Jadi pemaju ni ada masa 3 bulan dan akaun ini hendaklah diaudit sehingga tarikh pemindahan wang tu. Okey, tadi dalam konteks pemaju kepada JMB ataupun MC. Ini dalam konteks JMB dan MC. Sekiranya JMB MC ingin mengadakan mesyuarat agung tahunan ataupun AGM, sedangkan akaun teraudit ni belum siap diaudit, adakah mesyuarat agung tahunan ni boleh diteruskan ataupun tidak? Okey, ini salah satu soalan yang selalu diterima oleh pihak COB lah. Antara alasan untuk tidak mengadakan AGM, akaun teraudit belum lagi siap. Jadi sebenarnya bukan satu halangan kepada pihak pengurusan JMB MC untuk mengadakan AGM sekiranya akaun teraudit masih lagi belum siap. Jadi AGM perlu diteruskan, dan dalam AGM tu perlulah dibentangkan manajemen akaun yang belum diaudit lah. Dan mesti ingat benda ni, mana AGM tu masih belum lengkap. Tapi akaun teraudit tidak menjadi halangan kepada AGM dilaksanakan. Okey, kalau setelah mesyuarat agung tahunan AGM buat dan akaun teraudit ni siap diaudit selepas pada mesyuarat AGM, bila akaun teraudit ni boleh dibentangkan? Macam kita tengok tadi, AGM dilaksanakan, akaun teraudit belum siap, dan pihak pengurusan membentangkan manajemen akaun. Dan bila akaun teraudit ini siap, pihak pengurusan perlu mengadakan EGM untuk pembentangan kepada pihak pemilik dari segi kedudukan kewangan dan juga pelaporan kewangan. Dan perkara ini mesti dilaksanakan lah, mana dia kena buat satu EGM khas untuk pembentangan akaun teraudit tersebut. Okey Cik Rizal, sebagai soalan terakhir, sebagai kesimpulan, apakah nasihat Cik Rizal kepada pihak pengurusan berkenaan dengan tajuk program kita pada hari ini, iaitu pengurusan kewangan semasa tempoh pengurusan JMB, pemaju ataupun MC? Okey, untuk dari segi nasihat, saya nak pecah pada dua lah. Satu, pihak pengurusan. Jadi pihak pengurusan ini yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pengurusan kewangan dan juga penyelenggaraan di suatu kawasan itu haruslah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan secara berhemah dan juga berintegriti. Pihak KPKT juga ada mengeluarkan satu garis panduan kaedah perolehan bagi panduan kepada pihak pengurusan untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawab ini dengan lebih baik dan efisien lah. Dan sekiranya ada perkara yang keliru ataupun tak jelas pada pihak pengurusan, boleh juga mendapatkan nasihat di pihak COB KL. Dan mesti ingat tanggungjawab ini adalah amanah daripada pemilik kepada pihak jawatankuasa untuk menguruskan suatu kawasan tersebut. Dan kepada pihak pemilik ataupun penduduk, perlulah menyelesaikan juga tanggungjawab mereka untuk membayar yuran penyelenggaraan, kerana yuran penyelenggaraan inilah adalah salah satu faktor penting untuk pengurusan yang baik di dalam suatu kawasan tersebut. Kalau pihak pengurusan tak cukup dana, tak cukup wang untuk menjalankan maintenance apa semua, sangat malanglah kepada pihak pemilik sendiri. Ya, itu sajalah nasihat saya boleh bagi. Kita sudah berada di akhir program. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita, Encik Zaisatul Khairizal bin Saleh, kerana sudi berkongsi ilmu dan input yang berguna kepada penonton,
khususnya kepada penduduk dan pengurusan bangunan berserata. Harapan kami agar ilmu yang diperolehi ini dapat menjadi panduan kepada pengurusan untuk diaplikasikan di kawasan pemajuan masing-masing. Akhir kata, yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.